Firma dan pengeluaran. Firma adalah salah satu daripada 3 unit ekonomi. Firma merupakan unit ekonomi yang mengeluarkan barangan atau perkhidmatan. Maksud firma. Firma ialah unit ekonomi yang berperanan sebagai unit pengeluaran. Unit ini merancang dan menggabungkan semua faktor pengeluaran untuk menghasilkan keluaran sama ada berbentuk barang atau perkhidmatan. Firma bukan sahaja berbentuk syarikat besar atau kilang besar, tetapi boleh juga berbentuk pengusaha tunggal seperti peniaga warung roti canai atau tukang gunting rambut. Jenis-jenis firma boleh dibahagikan seperti berikut. Firma swasta dimiliki oleh pihak swasta, contoh M-Bank dan Selcom. Firma awam dimiliki oleh kerajaan, contoh Hospital Awam dan UiTM. Firma kecil, pengeluaran kecil-kecilan, contoh kilang membuat kuih tradisional, penghantar barang. Firma besar, pengeluaran besar-besaran. Contoh kilang Proton, mempunyai premis yang besar, buruh yang ramai, dan pasaran hingga ke peringkat antarabangsa. Konsep pengeluaran. Pengeluaran adalah satu proses menggabungkan faktor-faktor pengeluaran seperti tanah, buruh, modal, dan usahawan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Pengeluaran ialah satu proses mencipta utility atau kepuasan, iaitu menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi kehendak dan citarasa isi rumah. Pengeluaran juga melibatkan proses mengubah bentuk input menjadi output. Contoh untuk menghasilkan roti memerlukan input seperti buruh, bahan-bahan seperti margarin, tepung, yeast dan gula, menggunakan peralatan seperti mesin pengadun dan ketuhar. Output barangan ini akan dipasarkan kepada pengguna atau isi rumah untuk mendapatkan hasil. Isi rumah yang berpuas hati akan membayar untuk output barangan ini. Input tetap dan input berubah. Input ialah faktor-faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Terdapat 2 jenis input. Input tetap. Input yang tidak bertambah atau berkurang kuantitinya pada setiap peringkat pengeluaran untuk sesuatu tempoh. Contoh, bilangan mesin dan bangunan tidak bertambah untuk beberapa tahun. Input berubah. Input yang bertambah atau berkurang kuantitinya mengikut tingkat output. Contoh, bilangan dan jumlah jam buruh bekerja serta kuantiti bahan mentah semakin banyak diperlukan jika pengeluaran ditingkatkan. Dalam contoh animasi penghasilan roti, input tetap adalah peralatan seperti meja, mesin pengadun dan pembakar roti. Input berubah pula seperti buruh, gula, tepung, telur, yeast dan margarin. Proses pengeluaran. Pengeluaran melalui beberapa proses perubahan. Contoh 1, proses pengeluaran minyak petrol. Minyak mentah dikeluarkan dari perut bumi melalui proses cari gali. Minyak mentah kemudiannya diproses di loji penapisan minyak untuk menghasilkan minyak petrol. Minyak petrol yang telah diproses akan diedarkan ke stesen-stesen minyak. Akhirnya, pengguna boleh membeli minyak petrol di stesen-stesen minyak. Contoh 2, proses pengeluaran kain kapas.
Kapas yang dihasilkan daripada pokok kapas dituai dan diproses menjadi benang. Benang kemudiannya melalui proses penenunan untuk menghasilkan tekstil. Pakaian pula dihasilkan daripada tekstil tersebut. Akhirnya, pakaian dijual kepada pengguna di kedai-kedai pakaian. Jangka masa pengeluaran. Jangka masa pengeluaran dibahagikan kepada jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Jangka masa pendek ialah suatu keadaan di mana sekurang-kurangnya terdapat satu input tetap dan tingkat output dapat diubah dengan mengubah input berubah. Dalam jangka masa pendek terdapat dua jenis input, input tetap dan input berubah. Jangka masa panjang pula ialah apabila sesebuah firma mampu mengubah semua input sehingga tiada lagi input tetap. Dalam jangka masa panjang, semua input adalah input berubah. Perubahan jangka masa ini tidak bergantung kepada tempoh masa. Selagi ada input yang tetap, maka jangka masa itu disebut sebagai jangka masa pendek bagi firma itu. Contoh pertama, Encik Ahmad seorang pemilik kebun pisang. Untuk tempoh 5 tahun, beliau memiliki 1 hektar tanah. Dalam tempoh itu, beliau telah mengupah beberapa orang buruh serta menggunakan pelbagai jenis racun serangga, racun rumpai, baja dan peralatan. Tetapi jangka masa pengeluaran masih disebut sebagai jangka masa pendek kerana keluasan tanah kebun Encik Ahmad masih kekal tidak berubah. Pada tahun ke-6, Encik Ahmad telah menambah keluasan tanah kebunnya 0,5 hektar lagi. Pada tahun ke-6, barulah jangka masa pengeluaran Encik Ahmad telah berubah ke jangka masa panjang. Contoh kedua, Puan Gwen mengusahakan kedai fotostat. Pada asalnya, beliau menyewa separuh kedai sahaja untuk perkhidmatan fotostatnya. Selepas 9 bulan, beliau mampu menambah sebuah lagi mesin fotostat, menyewa penuh sebuah kedai dan mengupah seorang lagi buruh. Jadi jangka masa pendek untuk firma Puan Gwen hanya 9 bulan sahaja. Selepas tempoh itu, semua input firma Puan Gwen telah berubah. Fungsi pengeluaran jangka pendek. Fungsi pengeluaran jangka pendek merupakan suatu hubungan antara input berubah yang ditambah atas input tetap pada setiap tingkat output. Fungsi pengeluaran jangka pendek boleh ditulis seperti berikut. Q sama dengan F dalam kurungan K, L. Di mana Q ialah output. K ialah input tetap, seperti tanah dan modal. L ialah input berubah, seperti buruh dan bahan mentah. Dalam hubungan ini, jika keluasan tanah tetap, maka output maksimum yang boleh dicapai hanya bergantung kepada bilangan buruh. Kajian kes kebun pisang Encik Ahmad. Keluasan kebun Encik Ahmad adalah tetap. Tetapi, Encik Ahmad boleh menambahkan atau mengurangkan bilangan buruh mengikut matlamat pengeluarannya. Jadual 1 menunjukkan jumlah tandan pisang yang boleh dikeluarkan hasil gabungan input tetap, iaitu 1 hektar kebun dengan input berubah, iaitu bilangan buruh yang tertentu. Jika tiada buruh, tiada buah pisang yang dikeluarkan. Apabila seorang sahaja yang bekerja, buah pisang yang dikeluarkan ialah 8 tandan. Apabila bilangan buruh bertambah kepada 2 orang, buah pisang yang dikeluarkan ialah 18 tandan. Pada buruh yang ketiga, bilangan buah pisang yang dikeluarkan ialah 30 tandan. Keluaran maksimum ialah buruh ke-8, iaitu sebanyak 84 tandan pisang. Pada buruh ke-9, jumlah keluaran mulai menurun, iaitu 81 tandan. Mengira jumlah keluaran purata dan keluaran sud.
Jumlah keluaran ialah output yang dihasilkan oleh sesebuah unit pengeluaran pada tingkat input tertentu. Output pada awalnya bertambah dalam kadar semakin besar. Output kemudiannya bertambah dalam kadar yang lebih kecil. Seterusnya, mencapai tingkat maksimum, iaitu bersamaan dengan 84 tandan pisang. Selepas peringkat itu, tambahan input tidak lagi meningkatkan output. Dalam kes kebun pisang Encik Ahmad, jika tambahan buruh yang diupah melebihi 8 orang, maka kombinasi input adalah tidak cekap dan tidak ekonomik. Keluaran purata ialah jumlah keluaran per unit input berubah. Formula keluaran purata ialah jumlah keluaran dibahagikan dengan bilangan input berubah. Sebagai contoh, lihat pada tambahan buruh kelima. Nilai keluaran purata ialah 12, iaitu jumlah keluaran 60 tandan pisang bahagi dengan bilangan buruh 5 orang. Keluaran purata tidak akan menjadi sifar selagi jumlah keluaran adalah positif. Keluaran sud ialah perubahan jumlah keluaran kesan daripada perubahan seunit input berubah. Perhatikan contoh pengiraan 1. Keluaran sud ialah 8. Perhatikan contoh pengiraan 2. Keluaran sud ialah 16. Perhatikan contoh pengiraan 3. Keluaran sud ialah sifar. Lihat pada jadual. Keluaran sud didapati meningkat, mencapai maksimum, seterusnya menurun, mencapai sifar, dan kemudiannya menjadi negatif. Hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sud, marginal. Hubungan yang pertama ialah hubungan antara jumlah keluaran dengan keluaran sud. Perhatikan jadual 5. Hubungan antara jumlah keluaran dengan keluaran sud, marginal. Pada penambahan buruh daripada 1 hingga 6 orang, jumlah keluaran meningkat daripada 8 kepada 78 tandan. Pada peringkat ini, keluaran sud juga semakin meningkat. Pada tambahan buruh ke-8, jumlah keluaran mencapai nilai maksimum 84 tandan. Pada ketika ini, keluaran sud adalah sifar. Pada tambahan buruh ke-9, jumlah keluaran mula merosot. Pada peringkat ini, keluaran sud bernilai negatif. Hubungan yang kedua ialah hubungan antara jumlah keluaran dengan keluaran purata. Perhatikan jadual 6. Hubungan antara jumlah keluaran dengan keluaran purata. Pada buruh 0 hingga 6 orang, TP dan AP meningkat. Pada buruh ke-6 orang, AP capai maksimum. Pada buruh ke-6 hingga 8 orang, TP meningkat dan AP menurun. Pada buruh ke-8, TP capai maksimum. Keluaran purata akan terlebih dahulu mencapai tingkat maksimum sebelum jumlah keluaran. Pada buruh ke-8 hingga 9 orang, jumlah keluaran dan keluaran purata menurun. Hubungan yang ketiga ialah hubungan antara keluaran purata dengan keluaran sud. Perhatikan jadual 7. Hubungan antara keluaran purata dengan keluaran sud, marginal. Semasa keluaran purata meningkat, nilai keluaran sud adalah lebih besar daripada nilai keluaran purata. Pada buruh 0 hingga 6 orang, keluaran purata dan keluaran sud meningkat. Pada buruh ke-6 hingga 9 orang, keluaran purata dan keluaran sud menurun. Apabila keluaran purata menurun, nilai keluaran sud adalah lebih kecil daripada nilai keluaran purata. Pada buruh ke-9 orang, keluaran sud bernilai negatif.